Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dikasihi lagi dimuliakan tuan pengurusi masjid dan seluruh barisan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, tuan haji, tuan-tuan para hadirin sidang jemaah, mudah-mudahan kita sentiasa di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kita rafakkan kehadrat Allah pada pagi yang berbahagia ini. Dengan izinnya dapat kita bersama-sama memanfaatkan masa yang ada untuk sedikit peringatan tazkirah ataupun kuliah insya-Allah. Tuan-tuan para hadirin, pada kesempatan yang ada suka untuk saya berkongsi berkenaan tajuk hati, qalbun hati, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat paras rupa kamu, dan Allah juga tidak melihat harta kamu, walakin akan tetapi yang Allah lihat, yang Allah pandang, qulubikum. Salah satunya adalah hati-hati kamu, qulubikum. Baik. Bila kita berbicara tentang hati dalam Al-Quran, secara umumnya dibahagikan kepada 3 kategori, 3 jenis hati. Pertama dengan istilah qaswah, iaitu hati yang keras, atau kita boleh sebut hati yang mati, na'udzubillah. Kemudian dengan istilah maradun, hati yang sakit. Dia belum sampai tahap mati lagi, belum sampai tahap keras, tapi dalam keadaan yang berbahaya kalau tidak dirawat dengan segera. Kemudian istilah salim, seperti yang selalu kita baca dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89, antaranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu salim, biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat harta benda dan anak pinak illa kecuali kamu datang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang sejahtera. Setengah ulama mentafsirkan hati yang tidak ada syirik kepada Allah, salim. Ada yang mentafsirkan salim dengan makna ikhlas, dan seumpamanya. Baik. Itu secara umum pembagian 3 kategori hati, qaswah. Qaswah ni keras, boleh rujuk antaranya dalam surah Az-Zumar
ayat 22, fawailul lil qasiyah. Qasiyah, thumma qasat qulubukum, banyaklah dalam Quran. Fi qulubihim maradun, marad fazadahumullahu marada. Baik. Kemudian tuan-tuan para hadirin sidang jemaah yang dimuliakan, kita nak memberi tumpuan khusus untuk hati yang disebut sebagai salim tadi. Salim. Qaswah, marad, salim. Kita nak fokus atau nak hurai secara lebih dalam berkenaan salim ni. Saya merujuk dalam kitab Manhalus Safi, sebuah karangan Syekh Daud Faqani, ulama Nusantara yang hebat. Beliau membahagikan hati yang salim ini kepada 4 lapisan. Ada 4 lapisan dengan nama-nama yang tertentu. Lapisan yang pertama, tuan-tuan para hadirin, disebut sebagai sadrun. Sad, dal, ra. Sadrun. Ni hati yang salim ni. Salim ni kira baguslah. Hati yang Allah terima berbanding qaswah dengan marad tadi. Sadrun. Apa dia sadrun? Kata Syekh Daud Faqani, sadrun ini adalah lapisan hati yang sudah menerima Islam. Lapisan hati ataupun hati manusia yang dia sudah menerima Islam, mendapat hidayah, lalu bersyahadah, melafazkan 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, mengaku dengan sebenar-benar tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan juga mengaku bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dalam arti kata lain, tuan-tuan para hadirin, orang bukan Islam, rakan-rakan kita not yet Muslim, mereka belum terbuka lagi lapisan hati yang namanya sadrun. Sadrun. Sebab itu dinamakan kafir. Kalau tengok marhum Abu Yahamka, dia mengatakan kafir itu adalah timbunan, ditutup. Asalnya hati kita ni Allah jadikan dalam bentuk fitrah. Fitrahnya nak kepada kebaikan, nak bertuhan, itu fitrah. Tapi sudah tertimbun dengan dunia, dengan nafsu, dengan godaan syaitan, dengan macam-macam lah anasir-anasir, sehingga akhirnya tak nampak lagi kebenaran. Itu kufrun ataupun kafir, tertutup hatinya. Itu yang Allah sebut khatamallahu ala qulubihim. Khatam, Allah tutup hati daripada melihat kebenaran. Jadi apabila seseorang hamba itu menerima Islam, Masya Allah, tabarakallah, terbukalah lapisan hati yang namanya sadrun, maka dia disebut sebagai Muslim. Orang Islam, Muslim, daripada kalimah aslama yuslimu islaman, Muslim, isim fa'il. Orang yang menyerah diri kepada Allah, yang bersedia untuk tunduk patuh kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-perintah yang berbentuk zahiriah, sembahyang, puasa, zakat, haji, itu rukun dia. Kita bagi rukun Islam. Rukun Islam. Baik, seterusnya tuan-tuan puan-puan para hadirin sidang jemaah yang dikasihi, lapisan kedua disebut sebagai fuadun. Fuad. Apa makna fuadun? Hati yang bukan sekadar dia menerima Islam,
beriman dengan sebenar-benar keimanan. Dia masuk lagi dalam dan lagi baiklah. Ya. Fuad, lapisan hati yang bukan sekadar dia mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah. Pengakuan itu dibuat dengan sepenuh hati, tasdik, tanpa ada sedikit pun perasaan ragu-ragu, syak wasangka, waham atau seumpama. Dalam erti kata lain, fuad ini adalah hati yang sudah mencapai level maqam tahap mukmin, beriman. Yang pertama tadi muslim, ya, muslim. Kemudian pergi kepada mukmin. Kerana Nabi SAW mengingatkan tuan-tuan, khususnya untuk zaman kita yang berada di hujung-hujung zaman-zaman yang berada di mutaakhir ini, ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi, antaranya Nabi mengingatkan akan tiba satu zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu. Akan tiba satu zaman di mana tidak tinggal daripada Islam itu melainkan nama sahaja. Illa ismuhu. Tinggal nama sahaja, nama Islam. Muhammad, Abdul Rahman, Fatimah. Ya, tapi cara hidup, cara pemakaian Fatimah dah macam Lady Gaga, macam Britney Spears, dah macam tak macam orang Islam. Cara mencari rezeki, cara berfikir, cara berhibur tu tinggal nama je Islam. Maka sebab itu kita perlu berusaha untuk upgrade kualiti hati kita, supaya sampai menjadi orang yang bukan sekadar Islam tetapi mukmin. Ya, mukmin, benar-benar beriman, ya, benar-benar meyakini setiap janji-janji Allah, meyakini sungguh bahawa dunia hanya bersifat sementara, meyakini sungguh tanpa ragu-ragu bahawa suatu hari nanti kita akan semua kembali kepada Allah, berhimpun di padang mahsyar, menerima pembalasan, sama ada akhirnya syurga ataupun na'udzubillah, ya, bertempat di tempat yang sangat malang ataupun azab, ya, neraka Allah, wa bi'sal masir, yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Baik. Dalam surah Al-Hujurat tuan-tuan, boleh rujuk ayat 14 antaranya. Qalatil A'rab, ketika mana datang sekumpulan Arab Badui. Mereka datang jumpa Nabi lalu berkata, amanna. Ya. Wahai Muhammad, kami telah beriman. Kami telah beriman. Maka Allah suruh Nabi jawab kepada Arab-Arab Badui ini, sebenarnya bukan itu ayat dia, tetapi katakanlah aslamna, kami telah memeluk Islam. Kami telah memeluk Islam, sehinggalah keimanan itu masuk ke dalam hati kamu. Jadi Islam itu umum, mukmin itu lebih khusus. Sehingga kita biasa mendengar kata-kata yang disebut oleh para ulama, tok-tok guru kita, iaitu orang mukmin sudah tentu Islam, orang Islam belum tentu mukmin. Orang beriman ni dah tentu dia Islam, dah tentu dia praktikkan Islam, dia amalkan Islam, dia rasa bangga dengan Islam. Tapi orang Islam belum tentu mukmin. Itu yang kita sebut hadis Imam Baihaqi tadi. Mungkin ada Islam yang sekadar nama sahaja, Islam kad pengenalan, Islam yang mak ayah kita Islam, kita pun Islam, kadang-kadang tanpa mengetahui apa itu Islam yang sebenar, ya, tanpa mempelajari ilmu-ilmu asal-asal Islam. Okey, habis. Seterusnya tuan-tuan para hadirin, kita pergi kepada lapisan yang ketiga, disebut oleh Syekh Daud Fatani dengan istilah syarafun. Syaraf. Apa dia syaraf? Syaraf ini lapisan hati yang bukan sekadar dia beriman, daripada muslim, mukmin. Syaraf ni lagi dalam, lagi hebat, lagi tinggi makamnya.
iaitu mereka yang sudah mendapat kemanisan iman. Dia tambah ayat kemanisan, halawatul iman, halawah, lazzatul ibadah. Mereka yang sudah mencapai tahap seronok melakukan ibadah. Lazat, lazat ni bahasa Arab, kita pinjam serap ke bahasa Melayu. Lazat, rasa sedap, rasa seronok. Apa lagi? Rasa syok. Orang Melayu suka sebut syok, syok. Syok tu pun bahasa Arab juga, daripada kalimah syauq, shim waw qaf, syauqi, syok. Zauq, kalau dalam ilmu tasawuf, kalimah yang popular disebut zauq, rasa. Ya, rasa seronok, rasa teruja, rasa bahagia, rasa indah. Jadi tuan-tuan para hadirin, daripada beriman, kita usaha untuk mencapai kemanisan iman. Daripada kita melakukan ibadah, alhamdulillah, syukur dapat melakukan ibadah. Tetapi satu perkara yang perlu juga kita renung dan bertanya, apakah kita mendapat kemanisan ibadah, keseronokan. Macam kita masing-masing tuan-tuan ada hobi kan? Ada hobi, minat. Kalau orang yang minat memancing tu, bila kawan-kawan ajak memancing, dia pun ada masa nak pergi memancing di satu-satu tempat, rasa seronok, rasa wow, best. Yang minat motor besar, ride ke sana sini, seronok dengan hobi dia, minat dia masing-masing. Jadi apakah perasaan seronok itu ada ketika kita melakukan ibadah? Sembahyangnya, baca Quran, rasa seronok, rasa terhibur sampai satu tahap. Kalau sehari tak pegang Quran, tak baca Quran, mula rasa resah, gelisah, rasa hidup ni tak kena. Apa yang tak kena hari ni? Oh, rupanya belum baca Quran lagi, belum berselawat lagi, belum beristighfar lagi. Kalau tak keterlaluan tuan-tuan para hadirin, kita boleh guna istilah ketagih lah. Saya pernah jumpa satu orang jemaah di Semenanjung lah. Alhamdulillah, dia ni satu orang yang kita kata baru berhijrah, nak perbaiki diri, berjinak-jinak dengan majlis ilmu, ikuti kuliah, bertalaqi, menadah kitab, apa semua. Jadi dia kata, Ustaz, alhamdulillah, doakan saya istiqamah dengan kebaikan ini, sebab sekarang ni alhamdulillah, dia kata, saya dah mula rasa ketagih, dia guna. Mula rasa ketagih duduk dalam majlis ilmu. Kalau tak hadir majlis ilmu tu rasa tak kena kan. Jadi ayat dia tu canggih lah. Dah sampai tahap ketagih. Jadi dalam kitab Manhalus Safi ni disebut syarafun. Setengah ulama membahaskan syaraf itu adalah mahabbah, dia kata. Mahabbah itu sudah mencapai tahap cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada agama melebihi segala-galanya. Bila cinta itulah datang nikmat, datang keseronokan. Walaupun kita lihat pada mata zahir tu susah. Nampak susah, beban, kena itu, kena ini, macam-macam lah. Tapi oleh kerana cinta, tak ada yang susah, tuan-tuan. Itu dipanggil syarafun. Ataupun tuan-tuan para hadirin, boleh juga kita guna satu istilah, iaitu muttaqin. Jadi lapis pertama tadi muslim, daripada muslim mukmin, daripada mukmin naik lagi tinggi muttaqin. Apa dia muttaqin? Tak lain dan tak bukan adalah orang yang bertakwa. Semalam hari Jumaat kita dengar di atas mimbar Tok Khatib berpesan, jadi rukun kan, rukun dalam sembahyang Jumaat, khutbah Jumaat, ittaqullah, ittaqullah. Maksudnya jadilah kamu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa disebut muttaqin. Dalam bahasa Arab dipanggil isim fa'il, orang yang bertakwa. Muttaqin. Dan ini jelas apabila Allah sendiri menyatakan
dalam surah Al-Anfal. Tuan-tuan boleh rujuk ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tattaqullah, sekiranya kamu bertakwa. Jadi Allah addresskan alamatnya kepada orang beriman. Wahai orang beriman, sekiranya kamu bertakwa, sekiranya kamu meningkatkan kualiti takwa kamu kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan beri kepada kamu furqan, antaranya. Jadi ayat itu menyebut wahai orang beriman, sekiranya kamu bertakwa. Jadi kaedahnya sama juga. Mukmin itu jadi umum, takwa jadi khusus pula. Kalau tadi muslim itu umum, mukmin itu khusus. Bila pergi ke level lagi tinggi, mukmin pula umum, muttaqin itu khusus. Maknanya orang yang bertakwa dah tentu beriman. Orang beriman belum tentu mencapai tahap takwa yang seperti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu dia tuan-tuan para hadirin, ya. Level-level ataupun maqam hati, qulub, muttaqin. Ya. Dan akhir sekali yang paling dalam, yang paling tinggi disebut dengan istilah lubbun. Ya, lubbun, huruf lam dengan huruf ba, dua huruf saja, tapi huruf ba tu ada sabdu tasydid, lubbun. Lubbun ini kalau bahasa Melayu kita nak dekat-dekat juga bunyi lubbun tu, tapi dia bukan lajah begitu, kita sebut lubuk. Lubuk hati yang paling dalam, tu lubbun. Bahasa Arab tu lubbun, lubuk hati yang paling dalam, makna itulah yang paling tinggi martabatnya. Ya. Seperti yang disebut oleh Nabi SAW, ya, ketika baginda menyatakan, sesungguhnya aku ini manusia yang Allah beri kelebihan ketika tidur, tetapi hatiku sentiasa mengingati Allah. Lubun ini sampai satu tahap, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fih. Mereka sudah mencapai satu maqam, tidaklah mereka itu melihat sesuatu, melainkan yang mereka lihat itu Allah. Di hati mereka sentiasa ada Allah, berdenyut nama Allah, merasai keagungan, kebesaran Allah. Tahap makrifah mereka luar biasa. Sudah mencapai, kita kata apa, melepasi daripada syariat sampai kepada hakikat. Itu lubbun. Bukan sekadar lidah mereka mengingati Allah, hati mereka tu pun tak pernah berenggang, tidak pernah lupa kepada Allah. Sebab tu bila Nabi kata aku beristighfar sehari semalam sekurang-kurang 70 kali, ada ketikanya 100 kali. Apa kesalahan yang Nabi buat sedangkan Nabi maksum? Apa perlu lagi nak beristighfar kan? Kalau kita memang kena istighfar lah hari-hari, ya, banyak sangat dosa yang kita buat. Tetapi bagi golongan-golongan arif billah, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah, bila terasa lalai, terasa lupa kepada Allah, sudah dianggap bersalah, sudah dianggap berdosa yang amat sangat. Walhal tak buat dosa pun, tak buat maksiat pun, tapi bila hati itu, ya, dirasakan lupa kepada Allah, itu sudah dianggap satu macam kesalahan, ya, yang sangat berbahaya, yang boleh mencederakan hati. Ini kita panggil lubbun, ya, lubbun. Baik, kemudian tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah, para hadirin yang dikasihi sekalian, ya, itu martabat-martabat hati, ya, seperti yang diulas, dihuraikan, disyarahkan oleh Syekh Daud Fatani dalam kitabnya Manhalus Shafi. Kitab tu dia nipis, ya. Kebetulan saya pernah ikut satu daurah di Semenanjung oleh Baba Rusli Al-Yamani. Dia bawa daurah kitab tu, ya, kecil saja.
ya, manhalus safi, tapi bicaranya dahsyatlah, berkenaan tasawuf, berkenaan hakikat, ya, berkenaan jalan-jalan, ya, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersuluk, ya, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan para hadirin sidang jemaah yang dikasihi sekalian, kita pecahkan pula, ya, berkenaan dengan pandangan manusia terhadap sesuatu. Ya, setelah kita huraikan lapisan-lapisan hati ni tadi, manusia ini pada kebiasaannya boleh kita bahagikan kepada 3 golongan. Golongan pertama, dia melihat sesuatu dengan pandangan nafsu. Golongan kedua, dia melihat sesuatu dengan pandangan akal. Manakala golongan ketiga, dia melihat dengan pandangan hati. Nak cerita hati. Ya? Ada orang, dia melihat dengan pandangan nafsu dia. Ada pula orang, dia lihat dengan pandangan akal. Dan ada golongan yang melihat sesuatu dengan pandangan hati, atau kita sebut mata hati. Kita ada mata zahir, kan? Mata hati. Okay, contoh tuan-tuan, kalau seseorang itu berada di hutan, tengah-tengah hutan dara ke hutan simpan apa semua, kalau dia melihat hutan itu dengan pandangan nafsu, agak-agak apa dia nampak tuan-tuan? Dia nampak kayu balak tuan-tuan. Kayu balak ni kalau ditebang boleh buat duit, kan? Kaya dia. Ya, sehingga dia pun tebang, ya, tanpa mempedulikan kesan-kesan pencemaran alam ke, tanah runtuh ke. Kerana nafsu sudah menguasai dirinya, dia tak boleh fikir lagi dah. Yang dia nampak duit kekayaan. Ya. Kalau anak-anak muda, pasangan-pasangan hak tengah hangat bercinta ni, bila masuk hutan, dia nampak hutan ni tempat baik punya nak merendah, nak berasmara dana, kan. Ya, kerana apa? Kerana melihat dengan nafsu. Itu satu golongan. Golongan kedua, dia melihat hutan dengan pandangan akal. Jadi bila dia melihat hutan dengan pandangan akal, apa dia dapat tuan-tuan? Dia dapat buat kajian. Akalnya sifatnya begitu, dia mengkaji semua jenis-jenis pokok, berapa spesies pokok, serangga, berapa tahun satu-satu pokok boleh hidup. Tanyalah A sampai Z, selok belok hutan, semua dalam poket dia. Sila hari bulan dia boleh buat PhD, master dalam bidang hutan saja, kan. Itu cara akal. Dia seronok, dia gairah menjadi pengkaji. Ya. Tetapi apabila seseorang masuk ke dalam hutan, dia melihat hutan itu dengan pandangan mata hati, maka tersingkaplah, terserlahlah yang dia lihat itu adalah sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah. Dia nampak kat situ. Hati ni dia pergi ke situ. Ya. Dia teringat firman Allah, antaranya wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan gugur itu dengan izin Allah, dengan pengetahuan Allah. Dalam hutan tu ada berapa banyak daun tuan-tuan? Beribu, beratus ribu, mungkin berjuta. Tapi daun yang gugur itu semua dengan izin Allah, di bawah pengetahuan Allah. Jadi hatinya rasa takjub. Ya, bila dia dengar suara-suara unggas, ya, suara-suara binatang yang berbunyi, maka dia faham itu adalah bunyi zikir. Maka dia pun turut berzikir, memuji-muji Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya. Sebab itu tuan-tuan para hadirin, kalau kita perasan, boleh kata rata-rata merasai benda yang sama. Kita bila stres, emosi,
tak berapa elok. Budak-budak muda kata jiwa kacau. Apa yang biasa kita buat ialah kita pergi ke tempat-tempat yang boleh menenangkan jiwa. Hari ni orang panggil apa? Healing apa. Salah satunya pergi ke hutan, tengok sungai, mungkin pergi tepi laut, tengok pemandangan-pemandangan. Kita rasa macam, wah, release tension kan. Hilang, beban-beban tu hilang kejap. Rasa tenang. Kenapa? Kenapa agak-agak tuan-tuan, bila kita tengok pemandangan-pemandangan ciptaan Allah itu, insya-Allah datanglah sedikit ketenangan. Kerana kalau kita baca dalam surah Al-Isra, Allah menyebut bahawa apa yang ada di langit dan bumi ini semuanya yusabbihu, mereka bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu, kata Allah, yang tidak mengetahui bahasa tasbih mereka. Semua tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard wa man fihin, apa sahaja yang ada di langit di bumi, antara keduanya makhluk-makhluk Allah, semua itu bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Walakin, akan tetapi kamu yang tak tahu. Jadi yang menyebabkan kita tenang tu bukanlah semata-mata kita melihat hijaunya rimbunan-rimbunan daun itu. Bukan yang menenangkan kita itu semata-mata bunyi air sungai yang menderu itu. Tetapi kerana mereka makhluk Allah yang bertasbih, yang berzikir, zikir itulah yang menyebabkan kita jadi tenang. Aura zikir, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang semuanya berzikir kepada Allah. Di situ yang kita rasa dibuai-buai, kan, rasa macam ya Allah, seronok. Maka benarlah apabila Allah menyatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan kamu berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Ya, hati menjadi tenang. Ya, sebab itulah kita datang ke masjid, ya, tenang hati. Kerana masjid ini pusat zikir, ya, pusat ibadah, ketenangan, ya, berada, ya, apabila kita mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu satu contoh dan kita boleh kiaskan dengan contoh-contoh yang lain berkenaan tiga pandangan ini. Seorang lelaki misalnya tuan-tuan, dia nak mencari calon isteri ataupun bakal isteri dia. Kalau dia melihat seorang perempuan dengan pandangan nafsu, memang masalah lah. Dia hanya mementingkan cantik, dia nak yang seksi-seksi, dia nak mungkin yang apa muda-muda. Kerana memang tabiat nafsu begitu. Ya, tanpa memikirkan perempuan ni reti baca Quran ke tidak, macam mana nak didik anak-anak baca Quran nanti, contoh kan. Dia tak ambil kira yang tu, dia nak yang penting cantik, sesuai dengan selera nafsu pandangan dia. Kalau seorang lelaki nak mencari perempuan dengan melihat melalui pandangan akal dia, maka dia akan cari perempuan yang dari sudut pelajaran, pendidikan. Dia ni SPM ke diploma? Budak ni diploma ke ijazah? Kerana akal kan macam tu. Dia tengok education. Ya. Tetapi kalau seorang lelaki nak mencari jodoh isterinya dengan cara melihat melalui pandangan mata hati, maka sudah pasti tuan-tuan, pasti dia akan mencari wanita yang berakhlak, ada sifat malu, ya, yang kita kata tak ada pergaulan bebas. Zaman-zaman TikTok, zaman-zaman media sosial ni tak ada yang terkinja-kinja, tergedik-gedik buat video, nak dapatkan view sana, view sini, buat aksi-aksi gairah. Tentu seorang lelaki yang melihat dengan mata hati, dia tak naklah wanita yang macam tu. Ya. Dia cari perempuan yang boleh hormat orang tua, ya, yang boleh menghormati orang tua. Sebab banyak berlaku dalam masyarakat, ya, kita tengok kadang-kadang yang berkahwin tu sama padan, sama cantik,
Kalau nisbah artis tu lagilah handsome dengan jelita, tapi sebulan 2 bulan bercerai, setahun 2 tahun bercerai. Jadi apa masalah? Kalau nak kira cantik dah kan? Ada masalah yang hanya diketahui oleh pasangan masing-masing bila dah duduk sekali. Sebab tu kadang-kadang orang lelaki dia tersilap, dia rasa yang menyempurnakan hidupnya adalah wanita cantik yang akan menyempurnakan kehidupan rumah tangganya. Tetapi ternyata bila dia dah kahwin baru dia sedar dan tahu yang menyempurnakan hidupnya adalah seorang wanita yang reti memuliakan dia sebagai seorang suami, yang reti menghormati dia sebagai seorang suami. Ya. Tu orang kata cantik hati tu. Hati yang cantik itulah akhirnya naik serinya sampai ke wajah. Kalau tuan-tuan masih ingat siapa tu? Isteri kepada pelakon terkenal kita, Datuk Jalaluddin Hassan. Datuk Jalaluddin Hassan, isteri dia meninggal satu ketika dahulu kan. Tak ingatlah nama isterinya apa, boleh cek balik. Jadi melalui cerita-cerita Zahir tu menggambarkan isterinya ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sangat baik, wajahnya berseri-seri macam tersenyum, nampaklah tanda-tanda Zahir tu. Kan? Jadi bila orang tanya Datuk Jalaluddin Hassan, apakah mungkin ada amalan-amalan istimewa si isteri ni tadi? Dia kata isteri dia ni masya-Allah, alhamdulillah, kerap juga bangun sembahyang malam, qiyamul lail. Okey, qiyamul lail tu mungkin tuan-tuan pun ahli qiyamul lail juga. Ramai yang ada kemampuan untuk bangun qiyamul lail, tapi yang mahalnya di mana? Bila dia tanya arwah isteri dia waktu hidupnya itulah, kenapa bangun sembahyang qiyamul lail? Dia kata dia bangun qiyamul lail kerana waktu ini waktu yang sangat mustajab berdoa. Waktu tengah malam kan, sangat mustajab berdoa. Jadi saya ambil kesempatan berdoa, kata isterinya. Datuk Jalaluddin tanya lagi, apa yang awak doa? Awak doa apa dalam sembahyang, lepas sembahyang? Dia kata, saya setiap kali saya qiyamul lail, saya sentiasa berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa suamiku. Kerana mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan ketika berlakon. Pegang dengan perempuan yang bukan mahram, kan berlaku nak kena pegang, nak jadi suami isteri, padahal bukan isteri dalam lakonan tu, tapi dah berlakon kan. Mungkin berlakon kadang-kadang lewat sembahyang, sibuk dekat set apa semua. Jadi setiap kali dia berdoa, itulah yang paling utama. Ya Allah, ampunkan dosa suamiku sekiranya dalam pekerjaannya dia ada buat benda-benda yang engkau tak redha. Ya. Jadi kalau begitu tuan-tuan memang layaklah mendapat husnul khatimah. Dia tak pokpek dekat suami dia. Apa ni abang? Abang ni kan anak ustaz, tak tahu ke berlakon ni dosa kan? Duk membebe, duk mengeji, keluarkan bahasa-bahasa yang tak sepatutnya kan. Tapi dia sangat memuliakan suami, bahkan tolong minta ampun pula. Ya Allah, ampunkan dosa suamiku. Dia tak kata berlakon tu semua salah. Ada lakonan-lakonan babak-babak yang memberi mesej yang baik. Tapi ada part-part mungkin bersalah, pegang laki perempuan kan. Itu yang kita kata cantik hati dia. Mahal lah nak dapat yang macam tu kan tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, ad-dunya mata', dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan itu mar'atus salihah, wanita yang solehah. Baik. Kemudian tuan-tuan para hadirin sidang jemaah yang dikasihi sekalian, maka begitulah 3 pandangan manusia, dan kita pun bertanya, bermuhasabah, agak-agak kita ni di mana? Mungkin kadang-kadang satu benda tu kita lihat dengan nafsu, ada benda yang kita lihat dengan akal, ada benda kadang-kadang lihat dengan mata hati. Kan? Dia ikut dan je. Maka kita berusaha untuk mudah-mudahan melihat sesuatu itu dengan mata hati. Kalau dalam bahasa tasawuf dipanggil basirah, basair jamak. Basirah ni mata hati. Sebab bila melihat dengan mata hati, insya-Allah dia melihat kebesaran Allah, dia nampak akhirat, dia nampak tempatnya di alam kubur nanti macam mana.
Dia lihat dunia tapi mata zahir lihat dunia, mata hati nampak akhirat. Ya? Kita nak masak Maggi lah contoh, masak sesuatu, rebus, air menggelegak panas kan. Oh, kalau dunia nampaklah nak masak apa tu, lapar ni. Tapi bila melihat dengan mata hati, kita pun teringat hamim yang Allah sebut. Bagaimana air-air yang diminum oleh penghuni neraka dari jenis air yang sangat panas. Hati kita duk teringat situ. Mata kita teringatlah nak masak apa ni, lagi nak makan ni. Tapi hati ingat akhirat. Itu dipanggil basirah. Maka Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 46 antaranya, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya bukan mata mereka yang buta, tetapi yang buta itu hati. La ta'mal absar, ya, mata mereka tidak buta, tetapi yang buta itu mata hati. Jadi bila buta mata hati, na'udzubillah min zalik. Ya. Kita dulu pun mungkin tuan-tuan pernah ada pengalaman zaman-zaman tak cerdik lagi, zaman-zaman muda barangkali belum matang, ya. Bila hati itu belum terbuka lapisan-lapisan yang kita sebut tadi ni, kadang-kadang azan dengar, rumah dekat Masjid Surau tapi tak pergi, tak terbuka lagi. Ya, kita iklan lah ada kuliah malam ni, ceramah perdana kan, tengok banner besar dekat simpang-simpang, tapi hati tak tergerak pun nak pergi, kadang tak ambil tahu pun. Ya, saya ingat masa budak-budak sekolah menengah lah tuan-tuan, zaman tak tahu apa lagi kan, buka televisyen musabaqah Quran, silap channel kali pum bola sepak, ni baru betul. Hati tu dia tak menangkap lagi kan, dia nak seronok aja. Dia kata fa innaha la ta'mal absar, sebenarnya bukan mata kamu yang buta tapi hati. Ya? Ada budak-budak berlumba tuan-tuan, sekarang orang panggil mak rempit apa kan, berlumba berlaku kemalangan, aksiden, sampai ada yang meninggal kawan-kawan dia. Ya, mati ada. Jadi bila kita jumpa, ya, ambil peluang bagi nasihat lah dekat kawan-kawan yang masih hidup kan, yang tengok kejadian tu lah, apa yang rakam lah apa, kita kata tu tengok kawan dah meninggal, ya. Cuba bayangkan kalau kita pula meninggal, macam mana nak jawab dalam kubur, dalam keadaan tak sembahyang, dalam keadaan tak tutup aurat, dalam keadaan buta Quran, jauh daripada agama, macam mana nak jawab? Kita pun masuk jarum lah, nak ambil kesempatan depa tengah sedih tu kan, mudah-mudahan ada keinsafan. Tapi kadang-kadang budak muda ni jawab selamba je tuan-tuan. Pakcik, kawan kami yang mati ni sebenarnya dia tersilap kata. Tersilap apa pula? Waktu nak kona baring tadi tu, sepatutnya dia boleh kata tersilap, skill tu tak cantik. Dia bukan duk fikir kawan dah mati ni. Patutnya kawan aku dah mati, ya Allah, kawan aku muda lagi, ingatkan mati ni tua, apa muda pun boleh mati. Sepatut fikir untuk ambil kesedaran. Tapi dia boleh komen, kawan saya tersilap waktu kona tu, sepatut dia tahu dah situ kawasan berpasir, dia kena dia boleh cerita tersilap pula. Kita risau sampai tahap fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fil. Bukan mata mereka buta, mata tengok dah, kawan aku dah mati. Patut ambil pengajaran lah, ambil peringatan. Ya. Itu tuan-tuan. Sebab itu akhirnya ada satu analogi yang saya kira sangat menarik untuk kita sama-sama renung. Hati ni umpama kolam. Ya, hati ni umpama kolam yang kalau boleh kita nak kolam tu airnya jernih. Maka melalui kolam itu ada 7 saluran. Ada 7 saluran yang membawa air, melalui 7 saluran tu akhirnya semua berhimpun di tengah-tengah kolam. Kalau ketujuh-tujuh saluran tu membawa air yang bersih, maka insya-Allah kolamnya pun bersih kan. Tapi kalau ada satu saluran membawa air kotor, sedikit sebanyak kolam tu akan terjejas. Kalau 2 saluran kotor, 3 saluran kotor, lagi banyak, lagi gelap, lagi hitamlah kolam tu tadi kan. Itulah analoginya tuan-tuan, perumpamaan. Maksudnya apa? Kalau kita nak jaga hati kita, nak bersihkan hati kita, maka kita kena jaga 7 saluran tu. Saluran apa? Saluran mata.
Jangan tengok maksiat, jangan tengok benda-benda yang Allah tak redha. Saluran mulut. Kadang mata dah jaga dah, alhamdulillah bagus. Tapi mulut pula ngumpat sana, ngumpat sini, buruk-burukkan orang tanpa hak, dedah aib begitu begini. Jadi dah masuk dah saluran kotor dalam hati kita. Tangan, saluran perut, saluran kemaluan, itu dipanggil 7 panca indera yang kita belajar dalam ilmu tasawuf tu. Mesti dijaga, mesti dipelihara supaya kolam hati kita insya-Allah mudah-mudahan sentiasa jernih, sentiasa bersih. Kerana seperti yang kita sebut di awal tadi dalam hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat paras rupa kamu. Allah tak nilai kita untuk masuk syurga neraka ni sebab paras rupa. Kenapa kamu tak handsome? Kenapa hidung penyek tak mancung macam Shah Rukh Khan? Contoh. Masuk neraka tak? Itu tak ada kena-mengena sikit pun tuan-tuan. Kenapa kulit kamu tak gebu macam K-pop? Hitam metalik? Masuk neraka tak? Tak ada kena-mengena. Allah tidak melihat paras rupa kamu, kedudukan kamu, keturunan kamu. Allah tak tengok harta kita banyak mana, rumah sewa kita banyak mana, tanah kita berapa ekar kita ada. Allah tak tanya yang tu. Walakin, akan tetapi yang Allah lihat hati kamu dan amalan kamu. Qulubikum wa a'malikum. Hati ni macam tadilah. Adakah kita sodrun sahaja, Muslim? Adakah kita berada pada peringkat mukmin yang sudah mengamalkan Islam, bukan sekadar nama sahaja, tapi kita praktikkan Islam, cara hidup Islam yang syumul? Dan bila kita praktik itu, adakah kita sudah mencapai muttaqin yang sudah dapat kemanisan, keseronokan dalam beribadah? Semua itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dibalas tanpa dikurangi atau dizalimi sedikit pun. Sebab itulah kita kata syurga tu ada tingkat-tingkat dia kan. Mungkin Muslim masuk syurga juga. Semua orang Muslim insya-Allah layak untuk masuk syurga. Cuma mungkin di bawah. Kalau mukmin atas lagi, kalau muttaqi atas, ikutlah level-level kita masing-masing. Jadi tuan-tuan para hadirin sidang jemaah yang dikasihi sekalian, begitulah kiranya yang dapat kita kongsi pada pagi ini, atau lebih tepat sebenarnya kita ulang kaji. Ilmu ni diulang-ulang. Mudah-mudahan sampai masa kita lekatlah, kita hadam sungguh, kita ingat. Dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah kerana pada pagi ini kita telah memulakan kehidupan kita dengan perkara-perkara yang sebenarnya untuk nak jaga hati kita. Kita duduk dalam majlis ilmu yang selalu disebut-sebut sebagai makanan rohani. Jadi sebelum kita makan jasmani, kita dah bagi makanan rohani kita supaya rohani kita tak kelaparan, kita tak biarkan dia dahaga. Sebab tu Imam Ghazali pernah tanya kepada anak murid dia, bagaimana pandangan kamu jika seseorang itu langsung tak makan walaupun sebutir nasi, walaupun tak minum setitik air, apa akan jadi? Dia tanya anak murid. Anak murid pun jawab, kalau tak makan tak minum, lama-lama matilah wahai tuan guru kan. Biasa kita manusia macam itulah, sebab makan minum ni kan keperluan, tak makan tak minum mati. Maka Imam Ghazali kata, begitulah hati, begitulah jiwa, begitulah rohani, kalau tak beri makan, matilah dia. Ada orang bukan tak bagi makan seminggu tuan-tuan, mungkin yang dah berbulan-bulan dia tak bagi hati dia makan. Ada orang yang mungkin dah bertahun-tahun tak bagi hati dia makan. Jadi hati itu rupa-rupanya malaikat dah sarung dengan kain kafan dah tuan-tuan. Dah mati dah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi bila hati mati itu masalah. Dia tak gairah nak buat kebajikan, rasa berat buat benda baik. Itu simptom-simptom yang boleh kita bincang dalam bab yang khusus pula. Apa tanda-tanda hati mati, apa kesan-kesan, apa faktor yang menyebabkan hati mati. Itu banyak sangat dibincang dalam ilmu tasawuf khususnya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran dan perhatian tuan-tuan. Terima kasih juga kepada pihak AJK Masjid yang sudi memberi laluan untuk kita bersama-sama pada pagi ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada kekanda saya, Dr. Hazman, yang bertanggungjawab menyusun jadual kuliah saya selama saya berada di Sarawak ni. Tak lama pun, Jumaat satu Ahad saja, esok dah balik di bawah gerakan NGO Puitis. Dan seperti yang diumumkan, diwar-warkan di awal tadi,
sudilah kiranya tuan-tuan yang ada lebihan rezeki untuk menyumbang seikhlas mungkin infak kepada NGO Puitis yang saya lihat sangat gigih melakukan kerja-kerja dakwah, kerja-kerja kebajikan, usaha-usaha tengah membina pusat pendidikan pengajian pondok di Kampung Reban Samarahan. Macam pagi ni saya akan ke sana, kita ada slot kuliah duha di Kampung Reban, dan satu lagi pondok di Matang ya, untuk pondok orang tua-tua, orang dewasa. Itu hasratlah, azam yang kalau tuan-tuan tak bantu akan melambatkanlah sedikit usaha itu kan. Jadi kalau kita sama-sama bantu tu, insya-Allah ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong pada perkara-perkara yang mendatangkan kebajikan dan membawa kepada umat ini akhirnya bertakwa ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala sumbangan tuan-tuan, saya mewakili pihak Puitis mengucapkan jazakumullah khairal jazak. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkatan pada diri kita, pasangan kita, anak-anak, keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada azab api nerakanya yang maha pedih. Kerana Nabi sebut, takutlah kamu akan api neraka sekalipun kamu bersedekah dengan separuh biji kurma kan. Buah kurma itu sedekah separuh pun dah boleh menyelamatkan kita daripada bakaran api neraka, apatah lagi kalau kita bersedekah lebih daripada itu, insya-Allah. Mohon maaf di atas segala kekurangan ya, mohon maaf sekiranya bahasa-bahasa yang saya gunakan membuatkan tuan-tuan rasa tidak selesa. Saya mohon ampun dan maaf. Ada rezeki kita berjumpa lagi. Saya serahkan kembali kepada tuan pengerusi kita. Wallah.